KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot pentaksiran bilik darjah yang lebih dikenali sebagai PBD. Dan tajuk kita pada hari ini adalah PBD dalam bahasa Arab untuk sekolah rendah. Siapakah yang akan berkongsi dengan kita pada hari ini? Jadi jom kita saksikan dahulu profil guru. Jadi bersama dengan kita, guru kita pada hari ini akan berkongsi dengan kita pada hari ini Ustaz Nur Azman bin Ahmad Syafri daripada Sekolah Kebangsaan Puchong Indah, Puchong, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustaz bersemangat hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Syafiqah sihat? InsyaAllah. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak kenalkan juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hasan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Cikgu, Ustaz, dengan topik kita PBD dalam bahasa Arab sekolah rendah. Mungkin Ustaz boleh mulakan kelas. Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Syukran lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran Bahasa Arab KSSR semakan 2017. KSSR ini bermaksud dia kurikulum standard sekolah rendah lah bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Baiklah, sebelum kita nak meneruskan perkongsian berkaitan dengan PBD Bahasa Arab pada kali ini, kita lihat dahulu objektif perkongsian kita pada kali ini. Pertama sekali, insya-Allah kita akan mengenal pasti bahan rujukan PBD bagi mata pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah. Dan yang kedua, Syafiqah, kita mengenal pasti cara untuk melaksanakan PBD bagi mata pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah. Ketiga pula, insya-Allah kita akan mengenal pasti juga kaedah pentaksiran yang boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah. Dan yang keempat, kita boleh mengenal pasti cara memberikan tahap penguasaan ataupun TP kepada murid dalam melaksanakan PBD bagi mata pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah. Dan akhir sekali, insya-Allah kita sama-sama pada kali ini akan berusaha mengenal pasti cara merekodkan perkembangan murid dalam pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah KSSR lah semakan 2017. Okey, seterusnya kita lihatlah pula antara rujukan yang boleh untuk kita rujuk bagi untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Pertama sekali, sumber yang utama kita ialah DSKP lah, iaitu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP kita yang berwarna oranye lah daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okay? Kalau bahasa Arab sekolah rendah, depan dia warna orange, Syafiqah. Dan dalam DSKP ini kita ada mikyar mutawalah, standard kandungan, standard pembelajaran, mikyar ta'allum dan juga standard prestasi lah, iaitu mikyar al-injazat. Okay? Dan di situ juga kita akan menjadikan kita rujukanlah untuk melaksanakan PBD berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang terkandung dalam DSKP. Dan seterusnya kita boleh juga rujuk buku teks kita lah yang mengandungi pelbagai aktiviti yang meraihkan pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Pelbagai aktiviti, dan di dalam buku teks juga kita ada standard pembelajaran yang telah dicadangkan oleh panel lah
yang membuat buku teks ini. Dan yang akhir sekali kita boleh juga rujuk buku panduan PBD yang telah dikeluarkan oleh pihak BPK. Okey, seterusnya kita lihat melalui pelaksanaan PBD dalam mata pelajaran bahasa Arab ini, perkembangan murid secara menyeluruh akan dapat ditaksir. Maksud menyeluruh kat sini Syafiqah, kita boleh mentaksir murid melalui 3 aspek yang utama, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Kita akan nilai murid ini bukan tersekat pada kognitif semata-mata, tapi kepada efektif dan psikomotor. Kognitif ini kita tengoklah perkembangan kecerdasan pemikiran seorang murid tersebut, seperti dia boleh membezakan, mengkelaskan, menentukan, itu adalah kognitif. Dan efektif ini lebih kepada sikap dan tingkah laku murid, berani, asyaja'ah, at-ta'awun, bekerjasama. Dan kalau psikomotor, kita tengok bagaimana perkembangan tubuh badan mereka kan. Kalau kita buat aktiviti, contohnya kita suruh melompat ataupun kita buat aktiviti fun lurah kan, seni bahasa, kita suruh menulis misalnya, kemahirannya dia dapat menulis dengan dalam keadaan baik. Kalau kita suruh soft stick tepuk tangan, dia boleh tepuk tangan. Maksudnya dia boleh perkembangan jasmani mereka pun dalam keadaan yang teruslah berkembang. Jadi pentaksiran PBD bilik darjah ini perlulah merangkumi ke semua aspek-aspek ini terhadaplah sesuatu murid untuk kita taksir. Okay, seterusnya 3 perkara lah, kognitif, efektif dan psikomotor. Kita tak boleh menilai kepada kognitif semata-mata. Kita perlu nilai juga kepada efektif dan psikomotor lah. Kita kena nilai daripada segi pemikiran murid, daripada segi sikap dan tingkah laku nilai yang dipamerkan, dan jugalah terhadap perkembangan lah jasmani mereka. Okey. Seterusnya kita lihat dulu PBD dilaksanakan dalam mata pelajaran bahasa Arab, contohnya proses PDP. Proses PDP yang kita tekankan dalam PBD ini semestinya adalah aktiviti-aktiviti yang meraihkan pendidikan abad ke-21 lah, yang merangkumi 4K dan 1N lah. Kan ciri-ciri 4K, 1N seperti tugasan individu ataupun berkumpulan lah. Yang paling penting 4K PAK21 ini mestilah berpusatkan murid dan guru bertindak sebagai facilitator sahaja. Dan antara instrumen pentaksiran yang boleh kita lihat ialah seperti menjalankan kuis, projek, dan kita juga boleh melakukan penilaian secara kendiri ataupun penilaian rakan sebaya. Bermaksud kat sini, rakan sebaya juga boleh menilai murid dan rakan-rakan mereka. Dan seterusnya tahap penguasaan kita seperti biasa, kita merujuklah standard prestasi yang terkandung dalam DSKP, merangkumi TP1 sampai TP6 sahaja, Syafiqah. Baik. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu tafsiran tahap penguasaan bahasa Arab TP1 hingga TP6. TP1 kita perlulah mempraktikkan sesuatu kemahiran tersebut dengan bimbingan guru, Kedua, murid tersebut boleh mempraktikkan sesuatu kemahiran itu dalam keadaan sedar ataupun murid itu aware dengan perkara yang murid itu sedang lakukan. Yang ketiga, murid boleh mempraktikkan sesuatu kemahiran bahasa tersebut secara konsisten, secara berterusan. Dan yang keempat, tahap prestasi yang keempat, murid itu mampu mempraktikannya secara konsisten dan menepati situasi. Menepati situasi ini bermaksud murid itu melakukannya dengan beradab, dengan mengikut kehendak guru ataupun boleh menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Itu tahap TP4 lah. Dan TP kelima, murid itu boleh mempraktikkannya secara berterusan, konsisten, menepati situasi dan juga secara sukarela tanpa paksaan. Dan TP yang terakhir, Syafiqah, TP yang ke-6, murid tersebut mampu mempraktikkan sesuatu kemahiran itu secara konsisten, menepati situasi dan misalilah. Maksudnya murid ini boleh menjadi contoh tauladan kepada murid yang lain sebagai guru cilik ataupun murid tuluslah yang kita gelarkan kepada mereka. Dan kita lihat juga kemahiran berbahasa Arab, kita fokuskan kepada 3 kemahiran yang utama. Pertama, maharatul istima' wal kalam, kita satukan menjadi satu kemahiran. Kedua, maharatul qiraah, kemahiran membaca. Dan ketiga adalah maharatul kitabah. Kemahiran-kemahiran ini pula dikembangkan pada setiap kemahiran dengan
Pertama sekali kita huruf, lepas tu dia berkembang kepada perkataan iaitu kalimat, dan ketiga kepada ayat lah jumal basitah, dan keempat jumal mutanasikah iaitu ayat yang berkesinambungan ataupun berkembanglah. Inilah kemahiran berbahasa Arab yang perlu untuk kita fokuskan sebagai panduan kita mentaksir murid. Baik, itu dia penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz Azman berkenaan dengan pengenalan PBD dalam bahasa Arab. Ya, Jadi sekarang ni mungkin kita boleh berehat seketika. Ya, Kita boleh. kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam pentaksiran Bilik Darjah dengan topik kita PBD dalam bahasa Arab untuk sekolah rendah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal Ustaz kongsikan? Dipersilakan. Okey, untuk segmen ini kita akan lihat contoh aktiviti kaedah pentaksiran ataupun instrumen pentaksiran yang digunakan berdasarkan standard kandungan 2.3 lah, iaitu Qiraah al-Jumal al-Basitah Hasbal Muhawir al-Atiyah Qiraah Sahihah. Baca ayat mudah berdasarkan tema-tema dengan bacaan yang betul lah. Dalam bahasa Arab kita ada tahun 4, contohnya ni kita ada 4 tema, dan pada hari ini kita nak fokus kepada tema yang keempat lah, iaitu fil bait, yang mana maudhu' dalam buku teks iaitu baiti jannati, rumahku syurgaku. Dan kita lihat satu persatu mi'yar at-ta'lum, dan kita cuba memberi contoh setiap aktiviti yang kita cuba laksanakanlah berdasarkan mi'yar at-ta'lum yang telah ditetapkan di dalam DSKP. Okey, kita tengok SP231 yang bermaksud al-qudrah al-muhakkah, maksudnya mampu mengajuk bacaan untuk ayat mudah dan boleh menyebutnya. Aktiviti yang dijalankan dan dicadangkan iaitu murid membaca ayat mudah dengan bimbingan guru. Maksud guru membaca, murid mengajuknya. Dan kaedah pentaksiran yang kita gunakan untuk SP231 ini kaedah pemerhatian dan lisan lah. Maksudnya macam mana murid itu membaca dan guru itu memerhatikanlah. Bukan secara kognitif sahaja, daripada segi efektif juga, artikulasi, sebutan dia jelas ataupun tidak, dan kita juga kena lihat nilai keberanian kan murid tersebut, dan juga kita lihat jugalah psikomotor murid tersebut. Dan instrumen pentaksiran yang dicadangkan adalah berdasarkan penilaian guru dan berdasarkan rekod bacaan lah kepada murid tersebut. Jom kita saksikan contoh video bagi melaksanakan aktiviti ini. Okey, jom kita saksikan dahulu. Hazihi kanabatun. Okey, contoh. Hazihi kanabatun. Okey Syafiqah, itu 2.3.1 lah. Sekarang kita tengok SP232 yang mana mampu membaca bacaan ayat mudah bersama tekanan suara, an-nabar dan intonasi, iaitu watanqim lah. Aktiviti yang dicadangkan ialah murid membaca ayat mudah pelbagai di hadapan kelas lah. Dia baca pelbagai ayat. Kaedah pentaksirannya juga sama melalui perhatian dan lisan. Instrumen pentaksirannya penilaian guru dan rakan sebaya. Disebabkan murid contoh ini baca di hadapan kelas, jadi kita boleh minta penilaian daripada rakan-rakan yang mendengar dan mengikutilah bacaan tersebut. Jom kita saksikan contoh aktiviti ini. Baik. Okey, seterusnya kita lihat pula standard pembelajaran yang ketiga 2.3.3 iaitu murid ini mampu menghafaz ayat mudah yang telah dipelajari, yang dibaca tadi dan pendengarkannya. Contoh aktiviti yang dicadangkan ialah aktiviti bercerita lah.
Okey, jadi murid itu akan bercerita berdasarkan ayat yang telah diingat, kan? Dan kaedah pentaksiran berdasarkan pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran berdasarkan oleh penilaian guru. Kita lihat contoh aktiviti adik ini berceritalah tentang haiwan. Baik. Okey. هل تعرفون بوجان سنان؟ ها؟ نعم إنه التمساح بعربية. Okey, yang kat situ pula kita boleh menggambarkan betapa berani murid tu daripada segi efektif psikomotor, bagaimana pergerakan badan dia, kan. Dan kat situlah kita boleh mentaksir murid secara menyeluruh. Dan yang keempat iaitu 2.3.4 yang mana mampu murid ini menyusun perkataan untuk menjadi ayat mudah yang berfaedah kemudian membacanya. Aktiviti yang dicadangkan ialah tarsiah lah. Tarsiah ini Syafiqah satu permainan dia seumpama puzzle lah yang mencantumkan ayat demi ayat supaya ayat itu menjadi ayat yang lengkap dan berfaedah lah, kan. Al-Jumal Al-Mufidah. Okey, kaedah pentaksiran pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran adalah berdasarkan penilaian guru. Ini ada jugalah contoh tarsiah yang telah dilengkapkan dan ini dilakukan secara berkumpulan lah. Okey. Seterusnya kita lihat SP 2.3.5 iaitu mampu melakonkan al-qudrah ala tamsil, okey, lil jumal al-basitah al-makru'ah, melakonkan ayat mudah yang dibaca. Aktiviti yang dicadangkan adalah berbentuk hiwar, perbualan. Kaedah pentaksiran pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran boleh dinilai oleh guru mahupun rakan sebaya. Okey, dan yang terakhir kita lihat SP 2.36 yang mana murid mampu membuat projek rakaman untuk ayat mudah yang dibaca. Jadi murid-murid ini kena rakamlah ayat yang dibaca tersebut dan apa yang dicadangkan pada kali ini murid baca dan diletakkan dalam Padlet lah. Padlet ini merupakan satu web percuma kan yang mudahlah untuk dilayari oleh murid-murid dan muat naiklah video-video yang telah dibaca di Padlet ini. Dan rakaman tersebut boleh dinilai lah oleh guru maupun rakan sebaya sebab rakan ni pun boleh tengok video kawan dia yang lain. Okey, kat Padlet ni juga yang lebih menarik dia ada bintang. Kalau kita nak bagi TP berapa kita bolehlah tekan bintang yang kita nak bagi. Dan kaedah pentaksirannya juga berdasarkan pemerhatian dan juga lisan lah. Kita lihatlah macam mana dia membaca dengan baik dan kita tengok perhatikanlah daripada segi sikap dan tingkah laku, keberaniannya, kan. Daripada situlah kita boleh mentaksir murid. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi sekarang ni kita mungkin nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Guru mentaksir murid sepanjang PDP berdasarkan kepelbagaian aktiviti yang melibatkan murid. Pentaksiran ditentukan melalui 3 kaedah iaitu pemerhatian, lisan dan penulisan. Guru juga disarankan supaya mempelbagaikan aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya. Guru hendaklah mempelbagaikan aktiviti permainan murid dan sebagainya untuk memudahkan guru mentaksir murid sepanjang PDP berlangsung. Kepelbagaian PDP oleh guru dengan menekankan aktiviti berpusatkan murid akan memberikan ruang yang luas kepada guru dalam mentaksir murid. Kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan digunakan oleh guru semasa mentaksir murid sepanjang PDP. PBD juga boleh melibatkan penilaian rakan sebaya di dalam kelas. Aktiviti yang melibatkan penilaian bersama-sama rakan sebaya sepanjang pembelajaran juga merupakan eviden bagi pentaksiran bilik darjah. Pelaporan PBD adalah berdasarkan template yang disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot pentaksiran bilik darjah dan topik kita pada hari ini PBD dalam bahasa Arab untuk murid-murid sekolah rendah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang nak dibincangkan? Dipersilakan. Okey, untuk segmen kali ini kita lihatlah bagaimana untuk kita merekod, kan, dan memberi tahap
penguasaan kepada murid tersebut. Kita lihat Syafiqah, contoh pertama cara pemberian tahap penguasaan. Okey, sebelum tu kita lihat dululah video yang menggambarkan tahap penguasaan ini. Kita lihat dulu video. Lihat dahulu. Okey, baik. Jadi Syam. Ma hadza? هذا سرير Iqra. هذا سرير Ma hadhihi? هذه ساعة Iqra. هذه ساعة Ma hadhihi? هذه كنبة Iqra. هذه كنبة Ahsan. Okey Syafiqah, kalau kita tengok tadi berdasarkan video yang ditayangkan, murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif wa mutatawwi'an. Murid ini tekal, bermaksud dia berterusan boleh membaca ayat mudah yang dikehendaki ataupun disoal oleh guru, kan? Ada 3 jumal yang murid itu boleh baca. Dia berterusan lah, dia bukan satu ayat lepas tu dia tak boleh nak baca. Okey, dia tekal, berterusan lah. Lepas tu dia menepati situasi ni dengan beradab ataupun dia boleh menjawab ataupun meraihkan soalan daripada guru. Guru tu tanya ma hazihi kanabatun. Okey. Maksudnya dia menepati situasi lah dan kehendak guru, dan yang paling penting tadi dia secara sukarela untuk membaca. Bila guru dia siapa yang nak cuba kan dia angkat tangan ana muallimah. Jadi menggambarkan dia sukarela lah tanpa paksaan. Itu okey, jadi cadangannya berdasarkan video tadi ataupun tindakan murid tersebut, dia layaklah untuk mendapat TP5 Syafiqah. Okey, seterusnya kita lihatlah contoh seterusnya. Kita lihat video terlebih dahulu. Baik, kita saksikan dahulu. هذه ساعة اقرأي ساعة أحسنتي. Dia Okey mengajar Syafiqah. Ustaz. Dia murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif wa misalian. Dia tekal, kan? Dia berterusan boleh membaca, menepati situasi dengan beradab, kan? Ahsanti. Dia sebut memberi ganjaran pula kepada rakannya, memberi penilaian. Ni penilaian rakan sebayalah contoh, dan boleh menjadi contoh, menjadi guru cilik lah, menjadi misali kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi kat sini boleh dicadangkan kepada murid tersebut berdasarkan tindakan yang murid ini lakukan. Kita boleh bagi TP6 sebab dia telah menjadi suri tauladan dan murid turuslah. Okey. Dan seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Kita tengok video terlebih dahulu. Baik. Ma hadhihi? هذه ساعة Iqra. هذه ساعة Ahsanta. Okey, dan berdasarkan video tadi Syafiqah, murid tersebut sabitan wa munasiban bil mawaqif. Dia tekal dan menepati situasi. Menepati situasi ini boleh dalam keadaan dia beradab, kan? Dan mengikut arahan, kehendak ataupun soalan guru. Guru tu tanya ma hadza, ma hadhihi, dia boleh jawab dengan jawapan al-ijabah as-sahihah. Dan dia layaklah untuk saya cadangkan mendapat TP4. Okey. Okay, itu contoh-contoh bagaimana untuk kita nak cara kita memberikan tahap penguasaan kepada murid. Seterusnya kita lihat juga template pelaporan PBD yang telah dikeluarkan oleh pihak bahagian kurikulum lah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita tidak ada rekod transit atau rekod perkembangan murid lah yang selaras dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita hanya ada untuk rekod tahunan sahaja, rekod yang terakhir lah, iaitu seperti yang dicadangkan ini yang mengandungi 3 item yang utama, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi kita tak ada borang transit ataupun rekod transit yang selaras, mengikut kekreatifan guru masing-masing. Contoh dia, inilah antara contoh-contoh yang dilakukan oleh guru untuk merekod PBD ataupun merekod
transitlah perkembangan murid dari semasa ke semasa. Kalau kita boleh lihat, situ ada contoh CHOP, macam mana guru itu memberikan CHOP dan TP kepada tugasan murid. Dan kita juga boleh memberikan pelekat kepada murid lah untuk memberi TP. Jadi kalau dengan adanya cara sebegini mungkin lebih memudahkan dan tidak membebankan kepada para guru dan lebih menaikkanlah semangat kan, hamasah kan kepada murid untuk terus belajar dan minat kepada bahasa Arab. Dan seterusnya kita lihat juga contoh token ekonomi melalui ganjaran gula-gula. Kita letak memberikan ganjaran lah token kepada murid-murid tersebut dengan gula-gula ataupun sebagainya lah yang sesuai. Dan yang seterusnya kita boleh meletakkan papan ganjaran bagi pelekat ke, ataupun kita letak bintang ke, an-nujum ke, al-qamar ke kan, yang sesuai. Dan kalau lebih baiknya kita letak papan ganjaran ini ditayangkan kepada semua murid supaya mereka tahu di mana tahap penguasaan mereka pada hari dan pembelajaran ketika itu. Okey, ini cadang-cadangan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dibuatlah oleh para guru kan, yang boleh memudahkan dan sangat kreatif untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah secara berterusan dan holistik. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan tindakan susulan atau perkara yang lebih mudah untuk kita faham. Kita perlu jalankan intervensi lah sekiranya murid tersebut masih lagi belum mencapai tahap penguasaan minimum lah, iaitu TP3 ke bawah lah, maksudnya TP1, TP2 lah. Murid itu masih berada di tahap penguasaan 1 dan 2. Kita perlu melakukan tindakan susulan sampailah murid tersebut mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu murid tersebut dah dapat TP3, TP4, TP5. Kita kena jalankan tindakan susulan lah. Sekalipun begitu, tindakan susulan ini boleh juga dilaksanakan. Kalau murid itu TP4, TP5, TP3, kita nak gerakkan murid tersebut kepada TP4 misalnya. Kita juga boleh buat tindakan susulan yang boleh membantu mereka untuk terus berkembang secara kognitif, efektif dan juga psikomotor. Kita kena melakukan tindakan susulan lah. Kita tak boleh terhenti habis kelas, kita terhenti setakat itu, tak boleh. Kita kena sentiasa melakukan sesuatu sampailah murid tersebut bolehlah menguasai tahap penguasaan yang maksimum. Okay? Tindakan susulan ini juga sebenarnya menampakkan betapa PBD ini dilaksanakan bagi membantu pertumbuhan pembelajaran murid. Maksudnya kita akan berusaha membawa murid tersebut semakin cemerlang dan cemerlang lagi cemerlang kan, sebab dia kita akan berusaha membawa murid tersebut semakin baiklah dari semasa ke semasa. Dan juga inilah merupakan panduan refleksi terhadap pengajaran guru. Kalau kita rasa ada murid yang masih belum capai tahap minimum, kita kena buat sesuatu lah sebagai tindakan susulan. Baik Ustaz, itu sahaja. Terima kasih atas penjelasan mengenai pelaksanaan dan juga perekodan pentaksiran bilik darjah untuk mata pelajaran bahasa Arab sekolah rendah. Untuk sekolah rendah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada rumusan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini? Okey, rumusannya Syafiqah. Kita sebenarnya perlu PBD ini mentaksir secara meluas. Kalau kita faham betul-betul, yang pastinya bila kita mentaksir, kita kena faham kehendak, keperluan dan tuntutan kurikulum seperti yang telah dibentuklah dan dirangka oleh pihak BPK melalui DSKP kita. Jadi para guru kena faham apa kehendak DSKP dan juga kita perlu menilai secara holistik, secara kognitif, pemikiran, efektif dan juga psikomotor. Dan bila kita dah melakukan pentaksiran dengan betul dan tepat melalui 3 kemahiran yang utama dalam bahasa Arab ini, insya-Allah murid-murid secara tidak langsung akan menguasailah dan akan mencapai tahap penguasaan yang maksimum. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan penerangan pada hari ini untuk pentaksiran bilik darjah untuk subjek ataupun mata pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada guru-guru, ibu dan ayah dan juga murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.